Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati, pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, staf pimpinan Surau Al-Huda, Persima rasanya. Mudah-mudahan yang terbaik tuan-tuan melakukan program menghidupkan surau-surau untuk kami penduduk ni. Hanya Allah SWT sahajalah yang mampu untuk membalasnya. Seterusnya yang saya hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, para pendakwah sekalian, para pejuang-pejuang Allah, para penghafal Al-Quran. Seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi abang dan kakak lah, pakcik dan makcik rasanya sama pernah ada lagi ni. Ni abang dan kakak, sahabat-sahabat, adik-adik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, kerana tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita atas dasar puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala nikmat yang kita sedia maklum tidak terhitung banyaknya, Allah SWT bagi tahu sendiri dalam Al-Quran Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitunglah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti tak mampu kita hitung. Cubalah kita kira tengok tuan. Saya tak mampu untuk kita kira lah. Baik kesihatan, baik kasih sayang, anak-anak, kita tengok anak-anak, cucu-cucu kita sekarang ni kasih sayang. Kasih sayang pun anugerah daripada Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Semuanya nikmat daripada Allah. Kita tak ada bulu kaki baru tahu nilai bulu kaki. Semua nikmat daripada Allah SWT yang tidak mampulah kita itu. Hatta kita hadir ke rumah Allah SWT ini juga adalah nikmat daripada Allah SWT. Kita dapat hadir rumah Allah SWT, kita dapat hadir surau, masjid ataupun program-program yang baik juga adalah kurniaan ataupun kasih sayang daripada Allah SWT. Bukan pasal hebatnya kita tuan, kan? Jangan, kalau kita rasa kita hebat, itu salah kita. Sebab kita dapat hadir rumah Allah SWT ni bukan pasal kesihatan yang hebat daripada kita. Kalau nak ikut sihat tu, ramai lagi orang lebih sihat daripada kita, kan? Kita kalau kata tadi lah, minyak lutut pun 3 kaki baki je lagi. Minyak lutut pun nak habis lah. Tapi dipilih oleh Allah SWT untuk hadir rumah Allah SWT. Nak kata rumah orang dekat, ramai lagi orang dekat rumah daripada kita, tapi tidak dipilih oleh Allah SWT. Nak kata kenderaan kita hebat, ramai lagi orang kenderaan yang hebat daripada kita, tak dipilih oleh Allah SWT. Dan sebab tu kita dapat hadir rumah Allah SWT ini juga adalah kasih sayang daripada Allah SWT. Tetapi kena usaha kita lah. Jangan sampai kita belajar kalau Ustaz, Tuan Polisi belajar usul, kita sedia maklum banyak kefahaman ataupun etikat yang salah. Yang dulu lagi, sekarang pun dah ada dah plural, sekular dan sebagainya. Ini bukan pelik tuan, ini bukan satu benda yang baru. Dia dah berlaku zaman dulu lagi dah. Dulu kita belajar Jabariyahnya, Qadariyahnya, itu salah etikat yang salah. Jabariyah ni kita sedia maklum, dia serang bulat-bulat pada Allah. Kalau Allah izin aku datang surau,
Aku hadir surah, ini Allah tak izin lagi tu aku duduk depan TV. Oh, itu yang dia punya salah. Dia bila bercanggah dengan tauqif ataupun bercanggah dengan sumber, dia tertolak. I'tikad itu tertolak sebab dia bercanggah dengan tauqif, bercanggah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Nabi SAW. Allah SWT kata apa? Aku tidak akan ubah apa yang kamu ada kalau kamu tak ubah sendiri. Tak mahu dia. Sebab Allah SWT kata kalau kamu tak ubah, aku tak ubah. Sebab tu tentu menunjukkan kepada Allah SWT. Aku juga perlukan usaha, aku juga perlu asbab. Kalau kita nak kenyang, kita kena makan. Tak boleh. Ya Allah, kenyangkanlah aku wahai Allah. Kenyang. Tak mahu dia. Tak mahu. Dia kena sebab. Sebab itu adalah sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Kena sebab. Kalau kita nak sihat, kita kena makan ubat. Tak semestinya ubat klinik. Maksudnya ikhtiar lah. Ikhtiar. Sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kan? Nak kaya kena usaha. Kalau kita nak usaha kita tingkat, kalau kita nak amalan kita hebat, kita kena usaha. Kalau kita nak iman kita hebat, kita kena usaha. Kalau kita nak masyarakat kita ubah, kita kena usaha. Tak boleh bohong hebat. Ya Allah, bagilah masyarakat itu berubah wahai Allah. Lepas itu kita tidur makan balik kerja, tidur makan balik kerja. Lebur kan bergerak. Apa pun dia dah. Tak boleh jadi. Begitu juga diri. Maksudnya, tapi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kita kena ingat, itu adalah asbab semata-mata. Itu adalah ikhtiar, bukan hakikat. Hakikatnya kembali kepada Allah. Hakikat kembalikan kebesaran itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan ialah Allah, yang mengenyangkan ialah Allah, yang menghadirkan dalam diri kita ini di surah Al-Majid ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu jugalah qadariyahnya lain pula. Qadariyah kita sendiri maklum, semua ada usaha kita. Allah lain pula. Dan aku datang surau ni pasal usaha aku, tak ada izin Allah apa tak ada. Itu pula PA-nya. Dah. Aku kaya ni pasal aku usaha. Rumah tangga aku bahagia bukan pasal Allah dah lah. Aku usaha. Aku guru disiplin, orang rumah aku guru psikologi. Sebab tu keluarga aku bahagia. Ayah. Jangan pula begitu. Kita kena kembalikan kebesaran itu, kehebatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia melanggar juga tauqif, melanggar juga sumber. Seolah-olah Allah tidak berkuasa. Mana mungkin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Banyaklah dari Al-Quran. Ringkasnya tuan memulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena syukurlah, kita kena puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Sebab apa tuan? Haiwan pun puji Allah. Haiwan pun puji Allah. Ni pokok ni. Ada tepi surau kita pokok kan? Pokok pun puji Allah. Pokok pun puji Allah. Kan Allah SWT kata dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan bertasbihlah segala apa yang ada di bumi. Segala apa yang ada di langit, bila bulan, bintang, matahari semua memuji akan Allah SWT. Baik yang di langit, apa juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik haiwan, baik pokok-pokok, bertasbih memuji akan Allah SWT. Kalau kita lah manusia kan, dijadikan sebaik-baik kejadian, makhluk Allah yang lain dijadikan untuk kita tidak puji akan Allah SWT. Allah Akbar. Amat tidak wajar lah. Amat tidak wajar ataupun tak patutlah sama sekali. Tidak patut sama sekali. Padahal sebagaimana kita sedia maklum, kalau Allah nak buat kita susah kan, pekerjaan kita susah, rumah tangga kita susah, anak kita sakit, datang kemalangan, dan dia kita tak pernah yellow, macam-macam Allah boleh buat. Tapi atas kasihnya Allah, sayangnya Allah, baik Allah SWT pada kita, Allah SWT jadikan nikmat itu. Dan Allah SWT beri nikmat pada kita tuan tidak bersyarat. Tak bersyarat. Tak ada ni kalau kamu buat baik kan, kamu akan dapat rumah, kamu akan dapat. Kalau kamu jahat, kamu tak dapat makan. Tak ada tuan. Itulah kasih hebat Allah SWT. Ya Allah, yang kita sendirilah kadang-kadang kita melakukan maksiat pada Allah, tetapi masih lagi Allah SWT bagi kita makanan, bagi kita udara dan sebagainya. Sebab itulah kita kena syukur pada Allah SWT. Dan syukurnya pula itu bukanlah
Faedah ni bukan Allah dapat, kan? Kebaikan ni bukan Allah dapat pun. Faedah Allah dapat ke? Tak. Kita juga dapat, kan? Dalam arti kata yang lain, tuan, dalam arti kata yang lain, Allah tidak berhajatlah kepada semayang kita, tuan. Allah tidak berhajat kepada semayang kita. Allah tidak berhajat kepada zikir kita. Allah tidak berhajat kepada bacaan Al-Quran kita. Tak berhajat, tuan, kan? Tak berhajat. Dalam arti kata yang lain, 24 jam pun kalau kita bermaksiat kepada Allah, tidak berkurang kerajaan Allah. 24 jam pun kalau seluruh makhluk taat pada Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Allah dah sedia hebat dah, kan? Kalau kita puji, kalau kita syukur, faedahnya siapa dapat, kan? Kita lah dapat, kan? Allah SWT bagi tahu dalam surah Ibrahim, selalu kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Allah SWT, la in syakartum, kalau kamu syukur, kata Allah, la azidannakum. Disebabkan nun satu, kan? Nun taukid, pasti dan pasti aku akan tambah pada kamu. Wala in kafartum min azabin syadid. Kalau kamu tak syukur, kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. Banyak lagi lah dalil kalau nak katakan dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman Allah SWT kata apa? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah SWT, kalau kamu bersyukur, sebenarnya kamu bersyukur kepada diri kamu, kata Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang tidak bersyukur, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, kalau kamu tak sembahyang pun, kalau seluruh makhluk aku tak taat pada perintah aku, fa innallaha ghaniyyun hamid. Aku maha kaya, aku maha terpuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, tuan-tuan upaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurnya kita itu, pujinya kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang memberi manfaat kembali kepada kita sendirilah, kepada kita, kepada keluarga, kepada anak-anak dan sebagainya. Sebab itulah semuanya kita lakukan itu atas dasar terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasal hebatnya amal soleh. Satu kesilapan, tuan, kita lah, saya sendiri, satu kesilapan kita memandang hebat terhadap amal soleh yang kita lakukan. Itu salah. Kan, kadang-kadang kita memandang, ya Allah hebatnya aku dapat sembahyang, oh ya Allah hebatnya. Kita merasa kagum, kita merasa hebat terhadap zahir yang kita lakukan. Bila kita memandang hebat terhadap zahir yang kita lakukan, maka kita akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dari memiliki hakikat di sebalik hijab itu. Tuan-tuan boleh berikan oleh Allah Subhanahu. Sebab itu jangan memandang hebat. Kita buat sehabis baik amal soleh, tetapi letakkan kebesaran itu, kehebatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita masuk syurga bukan pasal hebatnya amal soleh kita, tidak sama sekali. Kan? Kadang-kadang kita beranggapan kita masuk syurga pasal hebatnya aku baca Quran, aku dalam perjuangan, aku hebat dalam dan sebagainya, melakukan amal soleh. Sebab tu kalau kita pandang begitu, tuan, kita akan memandang hina kepada jiran-jiran, kawan-kawan kita yang tidak taat perintah Allah. Ini salah. Kan? Kita masuk syurga, tuan, pasal kasih sayang Allah SWT. Allah ambilkan kita masuk syurga Allah SWT adalah pasal apa, tuan? Pasal susah payah kita kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Susah payah kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah pandangnya. Bukan pasal amal soleh. Allah, kalau amal soleh, mancioi, kalau pasal amal soleh, berapa sangat amal soleh kita ni. Kan? 100 tahun pun kalau kita beribadah kepada Allah, tidak layak masuk syurga Allah SWT. 100 tahun, contoh 100 tahun amal soleh kita letak dalam satu timbangan, maka Allah SWT ambil sebelah saja biji mata kita ni, letak dalam satu timbangan yang lain. Nescaya kita akan lihat berat lagi sebelah biji mata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu kepada kita berbanding 100 tahun amal soleh yang kita lakukan. Sebelah biji mata ni, tuan, tak cover 100 tahun amalan. Itu baru mata, ni bulu ketiak semua ni, belum kira ni. Itu 100 tahun. Kita hidup pun tak ada sampai 100 tahun, makcik. Hidup kita pun tak ada sampai 100 tahun, bang. Nabi kata Siti wa Sab'in, 60 ke 70, 80 tu ada subsidi sikit. Masih berapa je? 80, 90. Alhamdulillah, Allah SWT bagi rahmat, ruang dan peluang.
Kan? Kita hidup kat lama kan 70-80. Itu umur kita bukan beribadah. Tolak kecil berak tidur semua. Tu ada 20 tahun. 20 tahun semaya baca Quran. Tu ada 20 tahun beribadah. Itu belum campur tengah semaya, ingat masa hijab, tengah semaya yang otijun, belum kira itu ni. Entah apa-apa yang ada dekat masalah kita tu. Masuk kita dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita faham agama, bila kita taat perintah Allah, bila kita keluar daripada surau dan masjid, kita tidak memandang hina kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak taat perintah Allah. Yang semua dihinakan ialah maksiat yang dilakukan, bukan pelakunya. Tugas kita ialah dakwah, tugas kita ialah memberi nasihat. Itu tugas kita. Sebab itu jangan memandang rendah kepada orang-orang yang lain di saat kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab itu Islam ajar kita di saat melakukan ketaatan mesti ada sifat takut dan mengharap, khauf dan raja. Maksudnya takut. Kita beramal pun, kita semayang pun tak tentu lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kelas. Itu baru mukadimah. Kan? InsyaAllah itu mukadimah. Pergi kepada tajuk. Tajuk yang diberi, buat baik akan dapat yang lebih baik. So, orang yang lebih betul-betul lah. Kefahamannya begitu, mafhumnya gitu. Maksudnya kita melakukan kebaikan, kita akan dapat yang lebih baik. Saya cukup setuju tajuk ini. Tak tahulah sama ada pengurusi yang bagi tajuk ataupun Pak Imam bagi tajuk ataupun mungkin ada yang bagi tajuk. Tetapi ini tajuk kan bukan ini Allah SWT yang bagi tajuk. Sebenarnya Allah SWT yang bagi tajuk. Kan Allah SWT suruh bagi Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Apa kata kalau kita tengok dalam surah Ali Imran. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 15, kita akan tengok kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Apa kata Allah SWT? Katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu bi khairin min dzalikum. Nak tak aku bagi tahu satu perkara yang lebih baik daripada di atas tadi tu? Di atas tadi tu, kita kena pergi ayat di atas. Betul. Surah Ali Imran tadi saya cerita tadi, saya baca tadi ayat 15. Kalau kita pergi ke atas tadi ayat 14, kita akan jumpa ayat yang selalu abang-abang baca, selalu yang ibu-ibu baca. Kita akan jumpa Allah SWT kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal bani wal qanatir al-muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khayl musawwati wal an'am wal harth. Maksudnya, betul berbalikan Allah SWT, sesungguhnya aku hiaskan kamu wahai manusia. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Aku hiaskan. Allah SWT bagi tahu kepada kita, Allah SWT hiaskan kita suka kepada keinginan, syahwat, keinginan. Pertama sekali, wanita. Wanita. Sebab tu abang-abang, kita lelaki memang kalah dengan wanita. Tak payah kau cerita kamu ustaz ke, piu ke lembu, semacam. Sama je. Semua orang akan kalah dengan wanita. Sebab itu adalah fitrah. Fitrah Allah jadikan. Lelaki, kita akan berkeinginan kepada wanita. Sebab tu saya kadang-kadang ada pergi Gusti dan sebagainya. Kita lelaki ni memang fitrahnya Allah jadikan suka kepada wanita. Dan ada pelajar lelaki ataupun wanita-wanita, saya nasihatkan tak payah pakai yang tak sepatutnya pakai. Tak pakai pakaian ketat-ketat dan sebagainya. Kalau akak-akak pakai kotak sekalipun, kami akan suka. Perempuan ni kalau dia pakai kotak sekalipun, kita akan suka. Sebab ini fitrah. Allah jadikan fitrah. Lelaki akan suka kepada wanita. Sebab tu tak perlu pakai yang merepek-repek tu. Merepek-repek tu maksudnya yang ketat-ketat lah. Tak payah pakai. Pakai biasa pun cantik tak?
Sebab tu kalau kita tengok isteri-isteri kita kan, apa ke kan, kalau perempuan-perempuan ni, dia pakai baju pelawar pun cantik kan? Pakai baju pelawar pun cantik kan? Cuba pengerusi suruh pakai baju pelawar, macam muntah payah. Tak payahlah kan? Sebab bukan pasal baju tu, pasal memang fitrah Allah jadikan kita suka pada wanita. Sebab tu Allah SWT kata, Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin, anak pinak. Kita suka kepada anak pinak. Suka. Cuba kan kita mengaji habis, lama dah tak jumpa kawan, 15 tahun, 20 tahun. Kita jumpa kawan, antara soalan yang kita tanya kan, anak berapa orang? Anak berapa orang? 2 orang. Anak kau berapa orang? 5 orang. Kepok, jadi 5 orang saya kat kepok kan. Sebab ini satu kebanggaan. Satu kebanggaan kan. Sebab memang kita suka anak yang ramai, anak pinak yang ramai. Ini Allah SWT dah bagi tahu. Tak ada satu orang manusia pun yang tak suka. Bohong. Sebab tu Allah SWT Zuyyina linnasi syahwati minan nisa wal bani wal qanatir muqantarati minadh dhahab, kenderaan tunggangan, kereta kereta. Kan? Kalau tanya siapa suka kereta yang hebat-hebat berbanding dengan kereta yang kurang hebat? Semua orang nak yang hebat-hebat. Semua orang tuan, tak payah cakap kan, Ustaz, saya ni orang yang tak suka emas, saya orang yang tak suka perak. Dia ni bohong. Bohong. Sebab bukan saya beritahu kan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahab wal fiddah, emas, perak dan tanaman dan sebagainya, pangkat, semua. Siapa tak suka jadi sultan kan? Siapa tak suka jadi agung? Siapa tak suka jadi kenamaan-kenamaan? Siapa tak suka? Tak ada orang yang tak suka kan? Semua orang suka. Saya pun suka. Tak saya offer tengok, jadi menteri, laju hoki. Sebab semua orang suka kan? Tetapi kita kena ingat, belajar tu, biar jangan baca Quran sampai situ, baca balik rumah. Tak lebih, jangan. Baca Quran tu biar habis maksudnya. Namun di bawah tu Allah SWT kata apa? Wa mal hayatud dunya Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan di dunia sana. Kita kena ingat, apa yang kita suka tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu adalah perhiasan di dunia sahaja semata-mata. Perhiasan tidak ada sifatnya berkekalan. Tak ada. Perhiasan tak ada sifatnya berkekalan. Tak ada. Semuanya sementara. Sebab Allah SWT kata, walaupun aku jadikan kamu suka kepada perkara-perkara yang di dunia tadi, tapi kamu kena ingat, itu hanyalah perhiasan semata-mata. Bila perhiasan sifatnya tidak kekal abadi. Sebab tu kalau kita tengok orang rumah kita, kecantikannya tidak kekal lama. Nah, sebab ada orang pelajar, dia kadang-kadang dia bagi tahu kita, kadang-kadang anak-anak muda dia nak kahwin. Ustaz, saya nak kahwin, Ustaz. Kenapa kamu nak kahwin? Semalam dia ada WhatsApp dengan saya, dia hantar gambar dia tidur. Dia gambar dia tidur comel sangat. Dia nak kahwin pasal bakal isteri dia hantar gambar tidur dalam keadaan yang comel sangat. Itu belum kahwin. Kalau dah anak 3, anak 4, rasanya dapat buat bini lagi. Tak dapat dah. Mana dapat? Ada orang kena tembak pada macam-macam sana. Sebab ini adalah perhiasan. Orang rumah wanita perhiasan. Bila perhiasan tak kekal, mana ada yang kekal? Ya. Bukan masalah akak-akak juga, bukan masalah wanita saja. Lelaki pun macam tu juga. Akak-akak kahwin tengok suami akak dulu masa awal-awal perkahwinan. Badannya kau sedap kau punya. Ni baca-baca dulu ni. Sedap badan ni, orang panggil sedap apa? Badan sadar. Itu umur 22 dulu, 25. Ini dah 50 tahun, 60 tahun. Mana sadarnya? Tersandar sebenarnya. Tersandar je kita dengar kan. Sebab memang bila nama perhiasan tidak ada sifatnya berkekalan. Semua sementara. Baik apa pun lah tuan, wang ringgit, kebahagiaan, kita bahagia dengan keluarga, tak lama, semua tak lama. Apa pun tak lama. Kekayaan, kemasyhuran, pangkat yang kita kata kat atas tadi lah,
Kan wanita minan nisa wal bani, anak pinak tak kekal, semua tak kekal. Kan? Sebab tu Allah SWT sambung yang ayat selalu saya baca tadi tu, ayat 15 surah Al-Imran itu, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Allah SWT bagi tahu, suruh bagi Nabi SAW bagi tahu kepada kita, hendaklah aku bagi tahu ada satu perkara yang lebih hebat daripada yang di atas tadi tu. Yang lebih hebat pada wanita, lebih hebat daripada anak-anak pinak kamu, lebih hebat pada pangkat, lebih hebat pada emas dan perak, lebih hebat pada kenderaan-kenderaan. Iaitu apa? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Kata Allah SWT, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini dalam arti kata yang lain, kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjaga perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatin tajri min tahtiha. Maksudnya tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu pada kita di sini, isteri kita akan, wanita yang kita nak sangat itu, sini cantik dah, memang cantik. Pasangan kanan kita cantik, isteri-isteri kita cantik, suami-suami kita hebat, memang kuat, cantik dan sebagainya. Tetapi dekat syurga nanti, kalau kita, isteri kita masuk syurga, isteri kita akan lebih awesome, akan lebih hebat. Akan lebih hebat kan? Dekat sini cantik macam mana pun, cukup seminggu jerawat timbul. Jerawat timbul, udah cantik je kurang. Kena pula sesama, tersuet, udah kurang. Kena pula ketumbik, udah jahanam. Kan? Kita pula nampak je luar, buka je seluar dengan sopak, dengan kurak semua ada. Kan, walaupun hebat mana. Tapi dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, kalau isteri kita ditakdirkan oleh Allah SWT masuk syurga, duduk 1 juta tahun pun sesaat pun tidak berganjak umurnya. Sesaat pun tidak berganjak umurnya. Itu isteri kita. Sama ada isteri kita atau suami kita, kalau sadar sabab sudah. Sabab sudah sadarnya. Tak ada. Ini cukup 10 tahun, sini meliut semua. Itu nikmat syurga Allah SWT. Syurga Allah SWT kalau kita cerita banyak. Allah SWT sendiri cerita dalam Quran Karim. Antaranya dalam surah An-Naba pun ada kan? Surah An-Naba Allah SWT kata apa? Bila Nasyaitanirrajim, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba. Kata Allah SWT, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berjaya, kata Allah SWT. Hadaiqa wa anaba, Allah SWT akan bagi kepada kita tuan kebun-kebun anggur dalam syurga nanti. Dalam syurga tuan kita akan dapat kebun-kebun anggur. Bukan satu anggur, kebun-kebun anggur, bukan satu kebun. Jamak, kata jamak di sini hadaiq, kebun-kebun anggur. Sekilo anggur apa tuan? Anggur sekilo apa tuan? Pernah beli? Berapa sekilo anggur? RM20. Itu yang ada biji, Abang Roy. Itu yang ada biji, bukan yang tak berbiji. Yang tak berbiji mau RM25, RM26. Itu yang biasa je kan? RM20 sehari tuan. Kalau anak saya 4 orang ngadap lembu, habis sehari. Habis sehari. Kita gaji tak ada besar mana pun, hari-hari nak beli anggur. Bak kata orang perak ayo kan. Perak ayo apa tak ada lah. Tapi kalau kita masuk syurga yang Allah SWT, bukan sekilo, bukan 2 kilo yang Allah SWT bagi. Kebun-kebun anggur Allah SWT akan bagi pada kita tuan. Dan sebagaimana kita dia maklum, anggur di dunia dengan anggur di akhirat Allah SWT ataupun di syurga yang Allah SWT tak sama. Hakikatnya tak sama. Dekat apa juga buah-buahan, dekat syurga Allah SWT, kita makin kokak tuan, makin sedap. Dekat dunia dapat? Tak dapat. Kokak yang pertama sedap.
Tetapi pokok yang ke-10 makin kurang, makin kurang, makin kurang. Betul tak? Betul kan? Tapi dekat syurga Allah SWT makin pokok, makin sedap. Itu kan dia nak ngokok juga nanti tu. Allah SWT hadari kawan anda wa kawa'iba atraba, dibagikan bidadari-bidadari yang sebaya umur. Isteri kita menjadi bidadari, ketua bidadari. Kalau isteri kita tak dapat pun kita akan dapat bidadari. Bidadari tuan, subhanallah, banyak hadis-hadis bagi Nabi SAW. Ada yang katanya uratnya nampak putih benar. Ada adalah hadis bagi Nabi SAW kata kita peluk bidadari, kita peluk bidadari nanti tak puas, kita rasa sesaat baru kita peluk dia. Bidadari yang kita peluk ni baru rasa sesaat, baru rasa 2 saat. Padahal kita dah peluk bidadari itu 70 tahun kata bagi Nabi SAW. 70 tahun, tapi tak rasa puas. Kita rasa bangkit baru saat ni. Dekat dunia 15 minit pun dah melengah dah bang oi. 15 minit pun dah melengah dah. Orang rumah kata udah lah tu, udah lah tu. Itu mungkin umur 30-40. Yang umur sikit, duduk dekat pun dia rubahnya. Dunia. Syurganya Allah SWT cukup hebat lah tuan. Cukup hebat. Ada ibawan wa qawaid atra wa ka'san dihamma, disediakan minuman-minuman di dalam gelas. La yasma'una fiha lahwa wala kidaba. Tidak akan kamu dengar di dalamnya. Tidak akan kamu dengar padanya ini dalam syurga nanti lahwa wala kidaba. Perkataan-perkataan yang lahwa dan perkataan-perkataan yang dusta. Tak akan dengar. Dekat dunia banyak kan? Cukup banyak. Cukup banyak perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan penipu, perkataan-perkataan pengampu dan sebagainya. Tapi dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak akan dengar perkataan yang sia-sia dan sebagainya. Banyak lagi lah. Peluh apa pun tak ada, najis berak tak ada, apa pun tak ada, lapar tak ada, apa pun tak ada. Peluh pun ada, tapi peluh pun bau macam lebih wangi daripada kasturi. Peluh kita dekat syurga nanti lebih wangi baunya daripada kasturi. Dekat dunia, cuba tengok sehari tak mandi, macam melantun baunya. Sebab itulah tuan diberikan oleh Allah SWT. Syurganya Allah SWT motivasi buat kita semua. Buat kita semua motivasi. Apakah lagi motivasi yang perlu kita ada? Apakah lagi motivasi yang kita perlukan selain daripada motivasi yang telah diberikan oleh Allah SWT, iaitu syurganya Allah SWT, kurniaan di sisi Allah SWT berbanding dunia. Bagaimana kita nak memiliki syurganya Allah SWT? Cukup luas. Cukup luas. Tidak ada satu amalan yang punya kecil di pandangan Allah SWT. Tak ada. Mungkin mulut kita sahaja yang kita kata kecil. Amal soleh itu kecil je. Amal soleh itu kecil je. Tetapi di sisi Allah tidak ada amal soleh yang dikatakan kecil. Satu subhanallah yang kita ucapkan lebih Allah cintai daripada dunia dan isi-isinya. Satu subhanallah. Apa lagi tu? Mana ada amal soleh yang kecil? Baginda Nabi SAW baik dalam Al-Quran dan hadisnya baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW kata, siapa yang ucap sebagaimana yang muazzin ucapkan, lepas tu selawat pada aku sekali, lepas tu dia ucapkan wasilah, doakan wasilah untuk aku, maka dia akan dapat syafaat dekat akhirat nanti. Kecil ke tuan? Doa selepas azan kita anggap kecil, tetapi dengan kita berdoa, doa selepas azan boleh menjadi asbab, boleh menjadi asbab kita masuk dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kecil tuan? Siapa yang berwuduk dengan sempurna, doa sebagaimana yang Nabi ajar, masuk daripada pintu syurga, pintu mana yang dia suka. Seorang isteri yang taat perintah Allah SWT dan taat perintah suami, masuklah daripada pintu syurga, pintu mana yang dia suka. Mana ada tuan? Kecil. Orang yang tunggu solat dalam keadaan berwuduk mendapat doa daripada para malaikat. Doa daripada para malaikat tuan. Kita dapat doa daripada ibu dan ayah pun kita rasa cukup bahagia. Mak kita doa kita, ayah kita doa kita pun kita rasa cukup bahagia. Sebab baginda Nabi SAW kata, di antara doa yang mustajab yang Allah SWT tidak akan halang ialah doa daripada ibu dan ayah.
Doa daripada orang alim. Kalau kita jumpa orang alim, Syekh, tolong doa saya. Tuan, tolong doa saya. Kalau orang-orang yang soleh, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa cukup bahagia. Tak kisahlah ulama dalam negeri atau luar negeri yang tak karu ilallah, yang sangat-sangat maulana dan sebagainya, kita rasa dia cukup hampir dengan Allah SWT sebab pengorbanan dia, mujahadah daripada Allah SWT. Kita minta doa. Andai kata kita tahu tadi semalam maulana ataupun syekh tu berdoa, dalam doa dia ada nama kamu lah, kita rasa cukup bahagia kan. Cuba bayangkan, syekh itu, ibu bapa kita itu tetap juga manusia yang tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Cuba bayangkan makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu para malaikat, termasuklah Sayyidul Malaikah Jibril alaihissalam, berdoa kepada kita Tuhan. Mana mungkin Allah Subhanahu tidak memakbulkan doa daripada para malaikat, yaitu orang-orang yang tunggu waktu salat dalam keadaan berwudu. Begitu juga orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Tidur dalam keadaan berwudu, malaikat sentiasa ada dekat dia, mendoakan sampai dia bangun tidur, ya Allah selamatkan dia, ya Allah rahmatilah dia. Tuan-tuan, Allah SWT sendiri bagi tahu dalam surah At-Tahrim, malaikatul ghiladun syidadun la ya'sunallah, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita dimulakan oleh Allah SWT. Amal soleh ni cukup luas. Cukup luas. Apa juga yang kita buat, baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan sesama kita, kita kena jaga. Semuanya amal soleh. Kita menjaga anak-anak ni boleh menjadi asbab, boleh menjadi asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam majlis ilmu ni boleh juga menjadi asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal yang bercakap ni pandai, tak. Kita datang majlis ilmu tuan, bukan pasal yang bercakap pandai, bukan pasal kita jahil, bukan pasal kita tak pandai, tidak sama sekali. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala pasal kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab tu saya kata tadi tuan, kita masuk syurga bukan pasal hebatnya amal soleh. Bukan masuk hebatnya amal soleh. Kita masuk syurga kasih sayang Allah Subhanahu. Sebab kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil kita masuk syurga dalam apa juga jalan. Ada orang Allah SWT bagi dia masuk dalam syurga pasal dia lazimi diri dia baca Al-Quran, ada sembahyang sunat, ada yang menjaga perkara yang wajib dan haram, ada yang berjuang di jalan Allah, ada yang memberi binatang makan. Macam-macam jalan Allah Subhanahu. Allah Maha Kaya tuan. Sebab tu jangan terlepas daripada melakukan maksiat. Anak-anak kita bising, jangan ditampur dia, jangan dimarah. Jangan dimarah. Ke budak, kalau kita marah kita lebih teruk pada budak tu. Kadang-kadang kita tengok dia nangis, kita nak suruh dia diam, diam. Bila lagi nak nangis lah kawan tu. Dah ditampur ni kawan tu, lagi dah menangis. Ini bukan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Larang dia dengan cara yang baik, bukan untuk dibiarkan. Dipanjatnya, tingkap tu kan, ustaz kata biar jangan marah, albuh awak. Bukan maksudnya itu. Maksudnya jangan kita memukul dia sampaikan tidak sewajarnya. Baginda Nabi SAW suruh rotan tu kan, hadis rotan tu. Kalau kita tengok tuan 10 tahun, dia bukannya wajib lagi, tak wajib lagi, entah pun semayang tak wajib lagi, puasa pun tak wajib lagi. Tapi kenapa Nabi suruh pukul? Pukul itu bukan pukulan hukuman. Pukulan itu ialah pukulan tarbiyah. Sebab tu kalau kita tengok hadis baginda Nabi SAW, dia suruh sahabat Nabi ambil rotan, ditukar 2-3 kali, dia suruh sahabat tu tukar. Rotan rosak ditukar yang elok, jangan yang besar, yang kecil. Jaga sebab dia nak tarbiyah sahaja. Ini kita dapat mukul, bukan berapa orang mukulnya. Kalau saya duduk macam tu semua, berapa beduk tu, berapa beduk tu bantai. Sebab kita tak faham agama tentang Allah SWT. Bukanlah maksudnya saya sendirilah, saya sendiri. Memang kita ambil pukul tapi kita tak ambil adab-adab pukul. Ambil pukul je. Pukul, lentak perin kawan tu, lentak perin tak ada. Allah maksudnya teruklah budak tu.
Suruh budak tu kita tak peduli. Sebab ini bukan Adam. Dan sebab itulah tuan-tuan dibolehkan oleh Allah SWT. Sebab tu amal soleh ini tak perlu saya cakap satu dan satu. Ringkasnya tuan-tuan dibolehkan oleh Allah SWT. Amal soleh ini bertitik tolak kepada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kena jaga dua-dua tu. Siapa yang hebat hubungannya dengan Allah, tetapi hubungan sesama manusia tidak hebat, jangan kita mengharapkan masuk syurga Allah SWT. Dan begitulah sebaliknya. Siapa yang jaga hubungan dengan manusia hebat, kalau pergi makan dia, memang kita tak payah keluar duit lah. Memang dia saja keluar duit. Tetapi kalau dia tak jaga hubungan dengan Allah, dia juga tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena jaga hubungan ni duduk kuartus ni kan. Kita kena jaga hubungan jiran tuan. Jangan bercakap dengan cakap yang sewenang-wenangnya. Jaga kata-kata kita, jaga perilaku kita. Jangan sampai menyinggung perasaan jiran-jiran. Akak-akak tak guna kalau kita sembahyang hebat, puasa kita hebat, sedekah kita hebat, tetapi dengan jiran kita tidak bertegur sapa, jangan mengharapkan masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Nabi SAW bagi tahu dalam hadis sahih riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan saudara sama Islam pun Allah SWT jaga. Lebih-lebih lagi lah yang ada hubungan kaum kerabat. Kita berhubung dengan isteri dengan pasal ijab dan kabul, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, sepupu sepakat kita, ibu dan ayah kita. Lebih-lebih lagi lah disuruh pelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. Cuba bayangkan pada tajuk ini, kita buat baik, dapat yang lebih baik. Amat sesuai. Semuanya atas kasih sayang Allah SWT. Udahlah Allah bagi nikmat secara percuma. Kadang kita gunakan nikmat itu ke arah kebaikan, Allah beri nikmat kepada kita. Ya Allah SWT. Allah tak dapat apa-apa. Dan Allah tidak berhajat kepada siapa-siapa. Allah bagi kita secara percuma nikmat kan. Kesihatan, wang ringgit, anak pinak dan sebagainya. Kita gunakan ke arah kebaikan, ke arah yang Allah redha, kita juga yang akan masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple je tuan menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah marilah sama-sama kita tanamkan azam. Motivasi yang terbaik tidak ada lain dan tidak bukan janji daripada Allah. Dan sebagaimana kita sendiri maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan memungkiri janjinya. Manusia, mungkin saya sendiri, mungkin saya boleh mungkir janji, tetapi tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sama sekali tidak akan memungkiri janjinya, rahmat, nikmat di sisinya, iaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita syurga tuan. Belum kita cerita di alam barzah lagi. Di alam barzah, lepas itu di alam barzah kita akan dibangunkan kan? Kita akan dibangunkan dalam 3 keadaan. Sama ada kita naik kenderaan, sama ada kita jalan kaki, sama ada kita jalan dengan muka kita. Kita akan semua akan pergi masyarakat Allah SWT tuan, dalam 3 keadaan. Tak tahulah kita dalam keadaan mana. Sama ada dalam kenderaan, sama ada kita berjalan kaki, ataupun berjalan dengan muka tuan. Cuba bayangkan balik ini naik tangga jalan dengan muka dia. Tak mampu kita tuan. Tetapi kalaulah kita digolongkan jalan dengan muka, Allahu Akbar, kita terdewa dekat dunia ini. Itu belum kita cerita. Lepas itu pergi pula ke masyarakat Allah SWT. Semua orang pergi masyarakat Allah SWT. Satu orang pun tak tinggal. Semua makhluk Allah SWT, daripada manusia Nabi Adam AS sehingga manusia akhir sekali akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Semua akan berkumpul di masyarakat Allah SWT. Berapa lama? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti satu orang manusia pun tidak pernah lepas, tidak terlepas daripada dikumpulkan di masyarakat Allah SWT. Udahlah gelap tuan, oi, gelap. Nak pergi masyarakat Allah SWT dalam keadaan gelap, matahari pun ada dah. Semua hancur lah. Semua hancur lah. Kalau ada signboard pun tak boleh tengok. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi cahaya di depan dan di kanan mereka yang orang musyrikin nak tumpah, tapi tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah rakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Itu belum cerita Masya Allah SWT, belum cerita Mizan Allah SWT, belum cerita Titian Sirah Allah SWT. Ringkasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kurniaan di yaumul akhirah, termasuklah di akhir destinasi kita, sama ada syurga ataupun neraka Allah SWT, ditentukan apa yang kita lakukan dengan atas muka bumi.
Marilah sama-sama kita bertawaf kepada Allah SWT. Kita tingkatkan amal soleh, tingkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kualitikan amal soleh yang kita ada, baik yang zahir ataupun yang batin, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar jasadnya tunduk atas kebesaran Allah, hatinya juga tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sembahyang, bukan sekadar jasad kali kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sesama kita melakukan amal soleh dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya banyakkan istighfar. Ibu-ibu, abang-abang sekalian, banyakkan minta ampun pada Allah, banyakkan minta ampun pada Allah, dan insya-Allah teruskanlah istiqamah dan melakukan amal soleh. Setiap manusia tidak terlepas melakukan kesalahan. Saya berdosa, tuan-tuan ada dosa, isteri kita ada dosa, anak-anak kita akan dosa, ibu dan ayah, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ada dosa. Dan saya selalu ulang ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu ayat pun, tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Karim yang Allah SWT bagi tahu apa? Orang yang paling baik itu, orang yang baik, orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tak ada, tak ada. Dan Al-Quran Karim satu ayat pun tak ada. Kalau ada, bawa kepada saya. Satu ayat pun tidak ada dalam Al-Quran Karim yang mengatakan orang yang baik, orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tak ada, relax. Tak ada. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Allah SWT bagi tahu kita dalam surah Ali Imran ayat 135, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kata Allah SWT, antara ciri-ciri orang yang baik, orang yang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan fahisyah, dosa dengan manusia, aw zalamu anfusahum, atau zalim kepada diri dia, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, cepat-cepat dia mohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Itulah orang yang baik, itulah orang yang bertakwa. Oleh itu, ayo abang-abang saya, akak-akak saya sekalian, adik-adik hadirin hadirat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luangkan peluang. Allah SWT masih akan hidupkan kita lagi. Bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu, tidak sama sekali. Allah SWT memberi ruang dan peluang untuk kita hidup. Yang pertama adalah untuk memberi ruang dan peluang untuk kita membersihkan dosa-dosa kita yang ada dengan istighfar, dengan memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melakukan amal soleh. Bukan pasal hebatnya amal soleh, sebab amal solehnya kita itu akan mengundang kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah inginkan. Tuan-tuan supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar itulah. InsyaAllah kita, saya tak ada masalah kan. Yang bercakap tak ada masalah, yang dengar je lah kan. Yang bercakap ni sedap, yang dengar je kan. Elok 2 pusing, 3 pusing ke kan. Sebab tazkirah ni pun tak perlu lama-lama. Saya pun tak suka dengar tazkirah banyak-banyak. Sebab tu tak payah bagi banyak-banyak. Yang penting ilmu itu kita amalkan. Sama-sama tuan. Kita kena optimis, kita kena berfikiran positif. Siapa pun kita, semua layak masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala.